dan cepatnya negeri Brunei dapat mencapai taraf kerajaan sendiri yang penuh akan bergantung kepada aspirasi rakyat-rakyat kepada perlembagaan ini, kepada pikiran politik yang waras, kepada perkhidmatan yang tidak berhad kepada negeri dan kepada perasaan mesra bertolak ansur dan bekerja sama di antara satu dengan lain. Proses perundingan perlembagaan bertulis tersebut telah memakan masa yang agak panjang, bermula dari tahun 1900. Yang agak panjang, bermula dari tahun 1953 sehingga tahun 1959. Jawatan kuasa penasihat perlembagaan yang dikenali sebagai 7 serangkai. Mereka terdiri daripada Yang Amat Mulia Almarhum Pengiran Maharaja Laila Sahibul Qahar, Pengiran Muda Abdul Qahar, Ibni Pengiran Bendahara, Pengiran Anak Muhammad Yasin. Yang Teramat Mulia Almarhum Seri Paduka Duli Pengiran Digadung Sahibul Mal, Pengiran Haji Muhammad Saleh bin Pengiran Anak Haji Muhammad. Yang Amat Mulia Almarhum Pengiran Pekerma Setia Diraja Sahibul Bandar, Pengiran Haji Muhammad Ali bin Pengiran Haji Muhammad Daud. Yang Amat Mulia Almarhum Pengiran Setia Negara, Pengiran Dr. Haji Muhammad Yusof bin Pengiran Haji Abdul Rahim. Yang dimuliakan Allah Yarham Pihin Orang Kaya di Gadung Seri Diraja Datuk Laila Utama Haji Awang Muhammad Yusof bin Pihin Jawatan Dalam Haji Awang Muhammad Hussein. Yang berhormat Allah Yarham Pihin Orang Kaya Shah Bandar Datuk Setia Haji Awang Ahmad bin Haji Awang Muhammad Daud. Dan yang dimuliakan Allah Yarham Pihin Datuk Panglima Awang Haji Abu Bakar bin Haji Jambul. Mereka dilantik oleh Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairwaddin untuk merintis usaha ke arah mewujudkan perlembagaan Brunei. Okey, sekarang kita melihat kenapa perlembagaan itu ditubuhkan di Brunei. Dengan hasrat seperti mana yang kita lihat pada zaman dahulu Brunei ini, pada zaman Sultan Bolkiah, Empire Brunei itu luas daripada Kepulauan Borneo hingga ke selatan Filipina. Tetapi pada akhir abad yang ke-19 bahawa wilayah Brunei itu semakin terancam oleh kedatangan James Brooke, yang mana beberapa wilayah di Sarawak kita ni lihat pada tahun 1941 sudah terlepas, hingga Labuan juga telah diambil alih. 7 serangkai berperanan meneliti respon rakyat ketika itu, mendapatkan pandangan dari negeri-negeri jiran serta menyusun dokumen-dokumen berkaitan. Dan ini adalah salah satu kita melihat bagaimana jawatan-jawatan kuasa itu dilantik, termasuklah jawatan kuasa penasihat iaitu yang menggunakan tokoh 7 serangkai. Kita melihat bahawa mereka ini telah bertindak untuk pergi ke kampung-kampung, ke daerah-daerah, ke mukim-mukim, ke pendalaman. Sebenarnya adalah untuk mengkaji dan meminta pendapat masyarakat tentang perancangan baginda ini. Ia menghadapi berbagai rintangan dan cabaran dari dalam dan luar negeri. Proses perbincangan dan pemesyuratan mengenainya berlaku di banyak lokasi, termasuk di bangunan Lapau Lama Bandar Seri Begawan.
di Istana Darul Hana, pejabat tanah jajahan di London dan secara tidak formal di Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Sekarang kita ingin mengetahui kenapa perlembagaan di Brunei ini ditubuhkan khususnya, iaitu apabila Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, yang ketiga Sultan Brunei yang ke-28, memerintah baginda telah mengisytiharkan bahawa negara ini perlu berkerajaan sendiri. Penubuhan perlembagaan telah dititahkan oleh baginda sendiri sebagai salah satu untuk memelihara kesejahteraan rakyat dan keamanan negara khususnya. Dan kita melihat bahawa sejarah perlembagaan ini bukannya baru ditubuhkan di Brunei. Pada zaman Sultan Muhammad Hassan, Sultan Brunei ke-9, bahawa perlembagaan pada zaman tersebut telah dikenali dengan Hukum Kanun Brunei. Liku-liku perjuangan almarhum yang terus membuat perundingan demi masa depan negara, lebih-lebih lagi dengan sokongan padu seluruh rakyat, telah berhasil kemudiannya dengan pemasyhuran Perlembagaan Negara 1959. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh almarhum sendiri, sementara kerajaan British diwakili oleh Sir Robert Scott, pesuruhjaya tinggi British bagi Asia Tenggara.